Jadi saya telah pun menggunakan iQOO 12 iaitu peranti pertama yang dijana Snapdragon 8 Gen 3 dan juga Android 14 terus keluar dari kotak di Malaysia. Jadi peranti ini agak memuaskan hati saya dan saya agak gembira dapat menguji peranti ini sebagai peranti harian dan saya tidak sabar untuk kongsikan kepada anda apa yang menarik dengan peranti ini dan sama ada patutkah anda membeli peranti ini sebagai peranti mercu baharu anda untuk 2024 dan ke atas. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, seperti biasa kita akan lihat dulu spesifikasi penuh peranti ini di skrin sekarang. Sekarang yang pertama saya akan cakap mengenai skrin yang bersaiz 6.78 inci panel AMOLED yang digunakan oleh iQOO 12 ini, iaitu AMOLED yang menyokong kadar segar semula 144Hz tetapi bukan LTPO. Ini bermakna peranti ini akan bergantung kepada perisian untuk kadar segar semula adaptif daripada mungkin 10Hz sehingga 144Hz ataupun terus kekal dengan 60Hz ataupun paksa untuk berjalan pada 144Hz sentiasa. Skrin juga menyokong resolusi yang agak tinggi iaitu hampir 2K ataupun ada pilihan Full HD Plus dan terus menyokong HDR10 Plus terus daripada kotak tanpa perlu kemas kini. Kadar segar semula 144Hz memang pantas tiada tandingannya kecuali mungkin Asus ROG Phone sebab ada 165Hz, tetapi untuk 144Hz ini adalah yang terbaik di pasaran sekarang dan saya berani kata AMOLED pada peranti ini sudah menghampiri peranti mercu yang lebih mewah seperti Samsung, OnePlus dan lain-lain di pasaran. Baiklah, sekarang saya akan terus kepada prestasi pula. Bagaimanakah 16GB RAM LPDDR5X tambah 16GB RAM memori maya iaitu 32GB RAM bersama dengan memori ataupun storan dalaman 512GB UFS 4.0 berjalan dengan Snapdragon 8 Gen 3? Jawapannya memang pantas, gila-gila pantas. Masalah memanas tiada. Suam-suam suku bincang biasa tu masih ada sebab peranti mananya tak suam atau membunuh memanas apabila kita bermain permuan dengan grafik yang tinggi. Tetapi 8 Gen 3 berjaya mengendalikan segala prestasi permuan dengan baik, memberikan pengalaman yang mengasyikkan sampai saya lupa diri apa yang tengah saya buat sekarang. Baiklah, saya dah cakap pasal skrin, saya dah cakap pasal prestasi, bagaimana pula dengan kamera. Kamera peranti ini adalah kamera Vivo sebab iQOO adalah jenama di bawah Vivo, jadi aplikasi kameranya mirip dengan peranti-peranti Vivo yang anda pernah gunakan. Berdasarkan penggunaan saya untuk hampir 2 minggu ini, saya boleh katakan ia mempunyai kualiti kamera lebih kurang pada siri Vivo V berbanding dengan Vivo X100 ataupun X90 dan sebagainya sebab fokus peranti ini adalah prestasi pada harga yang lebih mampu milik berbanding pesaing dan bukannya fokus kepada fotografi seperti siri X. Dengan iQOO saya boleh katakan kamera untuk peranti gaming ataupun peranti yang memfokuskan prestasi ada sokongan sehingga 3 kali zoom optikal adalah sangat baik. Ini bermakna zoom digital 5 kali atau 10 kali pada peranti ini akan mempunyai warna dan juga butiran yang boleh diterima dan boleh digunakan. Jadi saya tidak malu untuk kongsi ke media sosial. Bukan itu saja, sokongan portrait, sokongan kamera seperti resolusi penuhnya, HDR-nya semua baik-baik sekali. Begitu juga dengan kemampuan rakaman video. Saya amat terkejut yang Vivo ataupun iQOO berjaya membawa beberapa ciri-ciri AI kamera Vivo yang terkenal seperti penstabilan tambahan, OIS digital yang baik untuk menjadikan setiap imej malam berkualiti dan jadikan satu pengalaman penggunaan peranti ini seimbang dan stabil untuk bajet yang mungkin berharga sekitar RM3,000 sahaja untuk model 16GB RAM dengan 512GB storan dalaman ini. iQOO 12 menyokong pengecasan pantas 120W pada bateri yang akhirnya saya boleh dedahkan kepada anda adalah 5000 mAh. Pada awal penggunaan saya menggunakan iQOO 12 ini dengan tetapan skrin 2800x1260 dan juga 144Hz yang membawakan saya ketahanan sekitar 5 jam SOT maksimum. Apabila saya gunakan Smart Switch iaitu kadar segar semula adaptif yang menggunakan perisian dan juga resolusi skrin pada 2400x1080 sahaja, peranti ini tiada masalah untuk bertahan sehingga 7 jam 30 minit SOT untuk penggunaan yang sama dengan tetapan awal tadi. Pengecasan pantas 0 hingga 100% juga mengambil masa kurang 45 minit, kurang 30 minit juga adalah satu perkara yang amat saya hargai kerana peranti ini memberikan satu pengalaman yang baik.
Baiklah, untuk perisian, peranti ini ada sedikit masalah. Saya tidak pasti adakah ini masalah Vantage OS 14 berasaskan Android 14 ataupun masalah pada chip itu sendiri yang masih tidak mesra dengan banyak aplikasi-aplikasi. Yalah, sebab saya yakin ramai pembangun menjangkakan peranti Snapdragon 8 Gen 3 akan keluar secara meluas bermula tahun 2024, tetapi pada bulan Disember, awal Disember 2023, peranti ini sudah mula dilancarkan dan bakal dijual di kedai-kedai dan sebagainya. Banyak aplikasi yang masih belum dioptimasikan untuk Snapdragon 8 Gen 3. Misalnya Marvel Snap akan kerap terpadam dengan sendiri. Asphalt 9 kadang-kala panas, kadang-kala tidak. Beberapa permuah grafik tinggi seperti ada satu permuah bermain tangki, iaitu peperangan dengan tank machine, agak menarik kerana ada sokongan ray tracing untuk 8 Gen 3 diaktifkan, juga akan memberikan pengalaman yang baik, tetapi juga akan ada sedikit masalah ketidakstabilan di situ. Walaupun begitu, jika anda bermain dengan permuah yang ramai orang main sekarang seperti Monopoly Go, PUBG Mobile, Call of Duty dan sebagainya, peranti ini akan beroperasi dengan cukup baik dan cukup lancar tanpa sebarang masalah. Sistem getaran juga saya agak terkejut kerana apa jua permuah yang saya mainkan, sistem getarannya dapat diselarikan dengan baik, memberikan satu pengalaman bermain yang lebih imersif. Audio juga, ya Allah ya Rabbi, saya amat terkejut dan memuaskan dengan pengalaman audio stereo yang iQOO 12 keluarkan, sebab biasanya peranti Vivo atau iQOO kedekut pada bahagian speaker, tetapi kali ini ia memberikan satu pengalaman yang pada saya, wow, akhirnya iQOO 12 boleh bersaing dengan peranti-peranti mercu Snapdragon 8 Gen 3 yang lain yang akan berada di pasaran tidak lama lagi. Akhir sekali adalah rekaan peranti ini. Pada awalnya saya kurang gemar dengan rekaan seperti ini sebab kita nampak sebagai Xiaomi 13 dengan setiap bucung yang lebih melengkung, terlampau rata di setiap kiri dan kanan. Jadi apabila kita pegang peranti dan kendaraan melintang dengan permukaan yang amat licin seperti ini, ia amat merisaukan saya kalau peranti ini terjatuh lalu dia akan crack. Apa-apa pun, peranti ini di tangan memang nampak cukup premium, tidak rasa terlampau berat dan anda boleh berlagak dengan kawan anda, "Weh, aku dah ada peranti 8 Gen 3 pertama di Malaysia sekarang." Jadi peranti ini telah pun dilancarkan di Malaysia bermula hari ini, iaitu 6 Disember 2023 pada harga seperti yang tertera di skrin sekarang. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahab. Jumpa lagi dalam video Aman akan datang. Assalamualaikum.